Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Yang Dipertua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu qassamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Surah Az-Zukhruf ayat ke-32. Kami membahagi-bahagikan antara mereka segala keperluan hidup dalam kehidupan dunia ini. Setengahnya kami jadikan kaya raya dan setengahnya miskin menderita. Dan juga kami telah menjadikan derajat setengah mereka tertinggi dari derajat setengah yang lain. Semuanya itu supaya sebahagian daripada mereka senang mendapat kemudahan menjalankan kehidupan dari bantuan setengah yang lain. Saya mulakan dengan ayat ini dalam membicarakan soal untuk menoktahkan kemiskinan. Puan Yang Dipertua, ayat ini sudah dijelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dia membahagikan kedudukan kita ini, ada yang kaya, ada yang pertengahan, dan ada yang miskin. Adilnya Allah Ta'ala kepada hambanya di atas dunia ini. Kalau semua di atas dunia ini kaya semua, payah juga kita. Walaupun wang banyak, tapi nak beli beras tidak ada. Tidak ada siapa pun orang kaya yang tanam padi. Kalau kita kaya semua, kalau miskin semua juga, payah juga. Nak jual barang, tidak ada siapa pun yang nak membelinya. Cuma Islam telah meletakkan asasnya bagaimana kehidupan sosial yang perlu ada di dalam masyarakat ini. Yang kaya mesti mengambil berat berkenaan dengan orang-orang yang kurang berada. Oleh itu Nabi SAW telah bersabda, "Ma amana bi man bata syab'an wa jaruhu ja'i' ila jambihi wa huwa ya'lamu bih," atau kama qala. Nabi kata tidak beriman seorang itu kalau dia tidur dalam keadaan yang kenyang, sedangkan jirannya berada di dalam keadaan yang lapar, yang dia tahu jirannya itu lapar. Hadis ini juga menjelaskan bagaimana tanggungjawab si kaya kepada orang-orang yang miskin. Sebab itu Islam dia berada di pertengahan. Dia tidak menjadi orang yang terlalu kaya sampai melupakan yang miskin. Dan tidak juga menjadikan orang yang tinggal terus dunia sehingga kan merempat hidup untuk meminta belas ihsan daripada orang. Maka atas asas inilah, walaupun kita bersetuju untuk nak mengurangkan kemiskinan, nak menoktahkan kemiskinan itu mungkin agak pandangannya agak ekstrim. Mungkin hampir mustahil boleh berlakunya untuk membasmikan kemiskinan secara total. Puan Yang Dipertua, oleh demikian saya ingin kongsikan beberapa perkara yang boleh untuk mengurangkan tekanan krisis. Yang ingin saya mula dengan berkongsi formula yang telah dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam surah Yusuf ayat 43 hingga 49. Dengan serai mohon penjelasan. InsyaAllah. Saya kira yang disebutkan oleh yang beberapa menteri ialah miskin tegar, bukan miskin. Miskin itu memang tidak mungkin dihapuskan kerana itu merupakan sunnah itulah di atas dunia ini. Tapi miskin tegar itu boleh diusahakan. Apa pendapat Yang Berhormat? Bahkan serai sikit juga. Terima kasih. Saya nak habis salah. Okay, sorry, masih. Maksud berkenaan dengan miskin tegar pun hampir mustahil lah untuk kita nak hapuskan secara total
terutamanya dalam masa yang terdekat. Okay. Terima kasih. Nabi Allah Pengasas Kai, Subhanahu Wa Taala nak tanya menyebut satu dalam soalan surah je. Yusuf Pengasas Kai, dalam ayat 43. satu Wa soalan. qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un 'ijabun wa sab'a subulatin khudrin wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u ftuni fi ru'yaya in kuntum liru'ya ta'burun. Pada satu hari Raja Mesir berkata, sesungguhnya aku mimpi melihat 7 ekor lembu yang gemuk dimakan oleh 7 ekor lembu yang kurus, dan aku melihat 7 tangkai biji-bijian yang hijau dan 7 tangkai yang kering. Wahai ketua-ketua kaum yang hadir, terangkanlah kepadaku tentang mimpiku, kalau kamu orang yang pandai menafsirkan mimpi ini. Jadi tuan-tuan boleh melihat ayat yang seterusnya, oleh kerana masanya tidak berapa banyak. Puan yang dipertua, yang pertamanya daripada sini kita boleh melihat kerajaan perlu memperkenalkan ataupun menubuhkan bank makanan di peringkat pusat dan juga negeri untuk memastikan stok makanan sentiasa mencukupi. Sebagai persediaan memperkenalkan bank makanan berhadapan dengan krisis makanan yang lebih mencabar. Kita tahu tahun 2023 ini lebih ramai penduduk dunia akan berhadapan dengan krisis makanan, termasuk peningkatan kadar kebuluran dan kekurangan bekalan makanan. Stok makanan ini, maka ia bertujuan untuk menyimpan makanan yang boleh bertahan. Maksudnya ialah supaya dipastikan stok fai yang sekarang ini hanya ada untuk beras saja. Kita harapkan makanan-makanan yang lain juga perlu disediakan untuk menghadapi berbagai-bagai keberangkalian berlaku malapetaka di dunia ataupun di negara kita. Cadangan yang kedua, kita tidak boleh bergantung selamanya kepada barangan import, terutama barangan makanan. Selagi kita bergantung kepada barangan import, selagi itulah masalah kenaikan harga barang tidak akan selesai. Maka saya ingin mencadangkan agar dilaksanakan penyewaan tanah milik kerajaan kepada mereka yang berminat, khususnya anak muda, bagi tujuan pertanian. Antara langkah yang segera yang perlu dilaksanakan adalah dengan melaksanakan penanaman sayuran skala besar yang melibatkan pelbagai jenis sayur yang boleh dihasilkan pengeluaran segera dalam tempoh kurang daripada 6 bulan. Oleh yang demikian, antara perkara yang perlu dilaksanakan adalah dengan menyewakan tanah milik kerajaan yang bersesuaian secara percuma selama 2 tahun dan boleh diperbaharui tempoh penyewaan untuk mengusahakan tanaman berasaskan sayuran yang mampu untuk keperluan makanan rakyat di Malaysia. Puan Yang Pertua, selain itu juga disyorkan agar gan subsidi pertanian diperluaskan, terutama kepada tanaman berasaskan kepada sayuran. Cadangan yang ketiga, sebagaimana yang saya sebut tadi, krisis ekonomi ini boleh menyebabkan berlaku krisis perumahan yang mana harga rumah berpotensi untuk naik secara mendadak. Maka saya ingin mengesyorkan agar diperluaskan konsep pemilikan melalui kaedah sewa beli. Terdapat keperluan untuk membanyakkan rumah mampu milik dan dilaksanakan dalam bentuk sewa beli. Kaedah ini dapat memudahkan pemilikan rumah. Pada ketika ini, anak muda sukar untuk memperoleh pinjaman untuk membeli rumah. Cadangan keempat, memperkenalkan semula konsep kedai runcit setempat melalui kerjasama dengan koperasi. Kerjasama dengan koperasi di dalam negara ini secara kolektif menawarkan lebih banyak barangan keperluan harian dan memperkenalkan kedai serbanika atau kedai runcit yang lebih meluas di pelbagai lokaliti dengan harga mampu milik. Sekiranya rangkaian kedai runcit Aceh berkembang bagai cendawan tumbuh selepas hujan, tentu sekali kerajaan mampu untuk melaksanakan terutamanya kerjasama dengan koperasi dan sebagainya. Puan Yang Dipertua, saya nak menyentuh berkenaan dengan hal ehwal agama. Tindakan memperuntukkan 10 juta ringgit bagi tujuan mencetak sebanyak 200,000 naskah Al-Quran
untuk melawan Islamfobia di Sweden patut dipuji dan disokong. Selain daripada itu, cuma persoalannya ialah kalau peruntukan 10 juta ini saya minta penjelasan daripada Pontian nantilah. Kalau Pontian jawab. Peruntukan 10 juta ini, kalau kos untuk mencetak 20,000 naskah, berarti Pontian, satu naskah Al-Quran ini sebanyak RM500. Jadi sudah tentu sejuta naskah, bukan 20,000, sejuta naskah. Sejuta naskah. Okey. Saya baca 10 juta. Okey, terima kasih. Puan Yang di-Pertua, saya nak menyentuh juga berkenaan dengan wakaf pertanian. Kerana dalam bajet yang lalu, kita telah pun memberikan peruntukan untuk wakaf pertanian yang dibuatnya oleh Jauhar. Dan alhamdulillah kita telah melaksanakan di Presen 20 sebagai pilot project yang dikendalikan oleh beberapa asnaf. Jadi persoalan saya, kenapakah pada tahun ini tidak diletakkan untuk meneruskan usaha yang murni ini? Dan yang keduanya, saya nak bertanya juga dengan Menteri Hal Ehwal Agama berkenaan dengan pembangunan asnaf. Kerana tahun lepas saya telah melancarkan sebanyak 2,000 asnaf yang berada di wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Labuan. Saya pilih lebih kurang kerana 32,000 orang asnaf yang menerima bantuan secara bulanan. Pada saya menyebut, dia kata, sepatutnya kita jangan bangga setiap tahun ada ramai penerima bantuan. Kalau ramai penerima bantuan maknanya kita gagal dalam menguruskan asnaf ini. Maka bermula tahun lepas saya telah melancarkan 2,000 orang asnaf untuk diambil dan dilatihkan oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam, melibatkan 40 juta ringgit wang zakat dan diberikan sebanyak seorang asnaf itu sebanyak 20,000 ringgit. Saya nak tahu sejauh mana perkembangan projek ini berjalan. Harapan saya ialah 5-6 tahun lagi mereka hari ini penerima zakat, satu hari nanti mereka juga akan mengeluarkan zakat. Yang seterusnya, saya nak bangkit sikit lagi, nak gulung. Berkenaan dengan peruntukan 900 juta untuk selenggara sekolah dan tidak disebut secara spesifik. Persoalan saya, berapa jutakah untuk sekolah agama, pondok dan tahfiz? Kalau tahun lepas disebut dengan jelas sebanyak 140 juta ringgit diberikan untuk sekolah ini. Sikit lagi untuk pergulungan kawasan saya, iaitu berkenaan dengan JKR. Aduan Jalan Alopongsu. Jalannya sempit, tiada bahu jalan. Jalan berlupang dan hanya bertampal. Jalan beralun sepanjang simpang Tol Alopongsu ke Pekan Bagan Serai. Sedangkan dia merupakan laluan utama Bagan Serai ke Lebuh Raya, anggarannya 10 km dan juga jalannya mendap. Begitu juga berkenaan dengan aduan jalan daripada Kampung Diu hingga ke Simpang 5 Parit Bunta. Yang ketiganya ialah Hospital Bagan Serai, walaupun hari ini disebut nama Hospital Parit Bunta, duduk dalam Parlimen Bagan Serai. Tak kisahlah, nama tak penting. Yang pentingnya hospital ada. Kita nak harapkan supaya bilakah ianya dapat disiapkan. Dan yang keempatnya ialah berkenaan dengan khidmat ambulan. Para pesakit hari ini bila sakit kita call ambulan, dia datang ambil. Tapi waktu nak balik nanti, kena balik sendiri. Dan kadang-kadang mencecah wang kalau daripada Bagan Serai itu dimaklum pada saya, sampai mencecah hampir dekat dengan RM400 daripada typing. Kerana situ tidak adanya hospital, pakar dan sebagainya. Dan terima kasih kepada Puan Yang di-Pertua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.